Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Sembang Euro. Hari ini aku, Apai, Mamu dan Hus macam biasa. Kita nak sembang pasal permainan bola sepak yang berlangsung dalam Sembang Euro. Terutamanya semalam kita ada England, Croatia. Kita ada Denmark, Finland. Denmark, Finland pula. Denmark, Finland itu yang Christian Eriksen. Itu pun kita nak kupas juga pasal Christian Eriksen. Yang mana ada insiden-insiden yang orang kata mengejutkan bukan sahaja dunia bola sepak, tapi aku rasa semua orang yang tahu pasal benda ni pun memang terkejut lah sebenarnya. Betul. Baik. Kita pergi pada England Croatia dulu. Semalam 1-0. Aku rasa aku puas hati. Bukan sebab aku puas hati sebab England menang, tapi aku rasa aku puas hati sebab game tu sengit. Aku nampak macam, ini baru betul bola tu. Dah lama tak tengok bola dekat mama kan. Tiba-tiba tengok kat rumah pula, lepas tu rasa macam, tapi aku tak puas game semalam. Tak puas game malam. Tak puas sengit. Sebab England macam kurang menyengat. Mungkin tak cukup panas kot. England kurang menyengat lah. Sebab apa Han cakap macam tu? Sebab kalau tengok statistik kan, on target goal hanya 2 attempt. On target attempt. Kalau dari segi pasukan Croatia 1. Okey. Bola walaupun England banyak mengawal bola, tapi kurang untuk serangan macam bunyi dah mesti Harry Kane, striker England. Harry Kane tenggelam. Aku rasa kan? Itu memang aku setuju lah. Harry Kane memang tenggelam. Yang naik pun 2 aku rasa yang betul-betul nampak ni. Kiri kanan Sterling dengan Foden. Foden lah. Tapi yang kena highlight satu ni, midfielder Calvin Phillips. Punca gol itu Sterling. Sterling punya assist. Yes. Tapi aku rasa kalau kau tak puas hati, aku rasa aku masih dengan aku berpuas hati lah. Macam mana? Puas hati kalau bagi aku malam kita tengok perlawanan England dan Croatia kan. Pada awal pertama tu kita tengoklah aksi tekanan hebat daripada England ke Croatia. Kita tengok awal-awal permainan pun dah dikejutkan dengan tindakan Foden di mana dia cuba untuk menjadikan gol, tapi sayang sekali terkena tiang gol. Itu membolehkan keeper Croatia tidak duduk senang. Dan lepasnya desakan yang pertama ni baru kita tengok Croatia semangat, baru semangat. Croatia aku tengok kan 30 minit selepas tu baru semangat kan. Baru dia macam menyerang sikit England. Betul. Kalau tidak England selalu duduk serang. Betul. Tapi Croatia aku rasa satu benda aku yang aku nampak lah, sebab aku tak adalah bukan pakar bola, so aku tak boleh nak ulas lebih. Tapi yang pada pandangan aku rasa macam Modric kan. Modric selaku ketua pasukan and dia main tengah juga. Tapi dia hidupkan game, tapi dia tak dapat orang kata support yang betul yang diperlukan. Aku rasa sebab striker Croatia kurang menyengat. Tak ada finishing. Kalau hampa ada tengok semalam kan, Rebic tu first half tu dia kurang dapat bola. Tengok Croatia punya line up 4-3-3. 4-3-3. More to defensive punya formation. Tapi aku tengok dari segi serangan Croatia semalam banyak ke arah belah kanan, iaitu wing kanan. Sebab apa? Aku ada tengok, aku ada nampak punca satu sebab apa? Trippier daripada England. Sebenarnya dia right back, tapi Southgate letak dia sebagai left back. Betul. Jadi aku rasa situ punca Croatia bocor. Croatia bocor, England bocor. Yang Croatia. Lepas tu sekarang ni aku rasa tak semua orang akan bersependapat dengan kita lah. Betul. Kan? Itu yang pastinya. Dan kalau kita tengok tadi ada gambar Eriksen, aku rasa kita dah tahu keputusan permainan-permainan yang ada semalam. Sekarang ni kita nak pergi pada isu Christian Eriksen. Rasa aku tak tahulah, kau rasa macam benda ni kenapa boleh jadi dalam pasukan bola, dalam permainan bola sepak kepada player sendiri? Apa antara yang punca dia kan? Kita tengoklah perlawanan antara Finland menentang Denmark. Kita tengok awal game tu permainan sangat-sangat rancak. Kita dapat tengok antara satu sama lain hebat menyerang dan memberi desakan antara satu sama lain. Tapi pada minit berapa? 42. Minit ke 42. Kita tengok ada satu insiden yang berlaku yang jarang-jarang berlaku di atas padang. Di mana kita tengok Eriksen tiba-tiba rebah tanpa sebarang memberi sebarang kesan ataupun sebarang reaksi sebelum dia rebah. Jadi doktor squad
Denmark Denmark. sendiri cakap memang dia keluarkan kenyataan rasmi yang kata kalau ikutkan sepatutnya dia dah tak ada waktu tu. Tapi sebabkan diorang ada buat kaedah-kaedah rawatan yang diperlukan, yang diorang pun pakar dalam benda-benda ni, so dapat mengembalikan Actually masa Eriksen. Eriksen rebah tu aku nak tengok live. Tengok lah. Tengok apa? Sambil Sambil live tu kau buat apa? Sambil makan nasi daging ayam asam. Game pukul 12 pagi 12 tau. pagi je. Game 12 pagi. Memang makan nasi Aku daging. tengah duduk makan, tiba-tiba Eriksen jatuh depan aku. Aku jadi macam terkejut bang. Terkejut. So daging pergi mana? Terus aku tak makan. 15 minit Eriksen duduk atas padang tu. 15 minit aku tak makan. Aku dapat rasa macam perasaan penyokong, penonton dan penonton. player lain kan dekat dalam pelona tu kan. Ada yang menangis, ada penonton yang menangis, ada Defender player pun yang turun. menangis. Kan? Betul dia punya isteri Eriksen sendiri, Sabrina. Menangis. Yelah. Aku pun masa tu Sebab tu. the moment dia jatuh tu pun memang dah mengejutkan. Betul. Tapi masalahnya bila kita tengok respons yang bukan kata tak ada tapi lambat kita sikit. dapat daripada Eriksen tu, menyebabkan orang macam dah macam-macam spekulasi. Dan macam-macam fikir. Kalau tengok time tu juga, kalau kita scroll dekat social media, especially Twitter lah paling laju. Orang dah macam satu klip tu dah viral. Lepas tu yang keduanya orang dah buat dah speculate yang mengatakan Eriksen collapse ni apa dah tak ada ni. Tak ada lah macam-macam kan spekulasi kan. Rest in peace apa RIP kan. RIP Eriksen. Aku macam jangan laju sangat tu sebenarnya. Kita buat spekulasi tu macam itu conclusion macam tu je kan. Tak elok. Tapi ya tak apalah, kita faham lah social media ni part of kita punya orang nak expresskan orang punya pandangan semua kan. Cuma Tapi kan ini kes ni terjadi dekat Euro 2020. Pihak UEFA ada special. Ada macam medical team yang cukup bagus kan. Bagaimana jika berlaku di Malaysia? Adakah Malaysia akan medical team kita akan bagus macam di Euro kan? Macam kita nak mengharungi kalau aku suka soalan tu. Sebab apa? Sebab kali ni punya sembang Euro guys, aku ada bawakan satu orang macam mamak lah. Member aku seorang ni dia fizioterapis untuk pasukan bola sepak Melaka United. Jadi aku dah sediakan VT, aku dah minta dia share kalau dia pernah ada pengalaman yang dalam situasi macam ni, dan juga apa yang patutnya. Aku rasa benda ni bukan setakat fizioterapi ataupun orang-orang yang dalam pasukan paramedik, tapi kita sebagai orang awam pun tahu. Sebab anytime kalau boleh berlaku. Kita tengah record ni, kalau tiba-tiba kau rebah. Kau rebah, aku nak buat apa kan? Aku tak tahu. So aku harap saudara Rozairin Hairudin, fizioterapi daripada pasukan bola sepak Melaka United, boleh kongsi dengan kita. Jadi kita tengok VT yang kita sediakan ini. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zalim bin Hairudin, fisioterapi bola sepak Melaka United. Sekarang sedia maklum yang tular di media sosial, seorang pemain bola sepak tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri. Dia berkemungkinan mengalami cardiac arrest. Cardiac arrest ni maksud sistem jantung tak fungsi. Sistem apa yang saya maksudkan tu? Sistem elektrik jantung yang gagal untuk pump. Dia macam stop jantung kita daripada pump dah lah. So itu yang kita bagi cardiac arrest. Apa yang kita boleh buat dalam situasi macam ni yang pernah berlaku pada saya pada tahun 2016, di mana seorang penyokong Melaka United rebah dan tak sedarkan diri. Dan terima kasih kepada seorang penyokong yang buat CPR. Maksudnya first step bila kita nampak orang yang tak sedarkan diri, kita buat CPR kat dia. Dan lepas tu kita boleh guna cara basic life support. Basic life support ni semua orang kena tahu, macam persediaan bagi kita jika kita mengalami situasi sebegini. Basic life support ni dia ada chart dia. Chart dia DRS ABCD. D bermaksud danger, kita elakkan persekitaran kita daripada bahaya. Dan kita proceed ke R. R ni maksudnya respon. Kita check respon dia ada bagi respon ke tak. Kita cuba kejut dia. Then kita pergi ke S. S ni maksudnya shout. Shout ni kita suruh orang sekeliling kita call doktor, call ambulance.
kita untuk minta bantuan lah. Then kita check dia punya airways. A maksudnya airways. Kita check dan kita bantu mangsa tadi dengan membuka ruang pernafasan dia dengan cara head tip, chin lift, head tip, chin lift, chin lift. So dalam posisi macam ni kita membantu ruang pernafasan dia untuk menerima udara. Dan kita check, kita balik ke B. B maksudnya breathing. Kita check dia punya pernafasan. Kita boleh tengok dada dia mengembang ke tak, kita boleh dengar dia bernafas macam mana. Lepas tu kita balik ke C. Kalau dia tak bernafas, tak bernafas, cek nadi pun tak ada, kita boleh balik ke C. Dengan C maksudnya chest compression. Chest compression ni kita buat CPR dia. Yang kita buat CPR ni cardiopulmonary resuscitation. Cara dia kita tekan bahagian dada dia. Kita tekan, bila dah tekan tu pastikan dada dia naik dulu, baru kita terus tekan semula. Okay, macam mana nak buat ni? Kita kena tekan dada dia paling kurang 100 ke 120 kali dalam masa seminit. Dan kita teruskan untuk 2 minit. Dan lepas 2 minit tu kita check dia punya nadi, dia punya pernafasan. Dan kalau tak ada nadi, kita boleh teruskan buat CPR. Dan ada cara kedua, kita CPR dengan bantuan pernafasan. Kita tekan dada dia 30 kali dan diselangi dengan dua bantuan pernafasan. Tekan dada dia 30 kali dan kita macam mouth to mouth, kita buat bantuan mulut ke mulut. Kita tiup dan pastikan dada dia mengembang. Dan kita proceed buat chest compression lagi untuk 30 kali. Kita buat dalam 5 kitaran. Dan apabila dah siap 5 kitaran tu, kita check nadi dan pulse dia. Kalau dia dah ada nadi, dah bernafas, kita mengiringkan dia. Yang ni kita panggil recovery position. Recovery position ni dia relaxkan body kita dan bagi tenang untuk kita mengelakkan injury lain lah. Okey, dah bila kita dah buat C, kita pergi ke D. D ni defibrillator. Defibrillator ni macam jarang lah orang ada, jarang orang riadah bawa. Defibrillator ni kebiasaannya dia ada dalam ambulans lah, setiap ambulans. So apa yang kita boleh buat, sementara kita tunggu ambulans datang tu, kita boleh buat chart yang saya bagi tadi, DRS, ABC. D ni kita serahkan kepada ambulans lah. Ambulans yang akan buat defibrillator ni. So kita tengok dekat dalam TV tu, pasukan medical dia bawa ada AED. AED ni dia automatic external defibrillator. Dia setiap macam event macam sukan-sukan besar, memang kita orang ada standby satu ambulans dan ambulans tu ada defibrillator. Okay, so itu saja perkongsian saya hari ini. Semoga ianya bermanfaat kepada semua orang dan semoga dengan sedikit pengetahuan ni kita dapat selamatkan satu nyawa. Okay, sekian, terima kasih. Baik, itu dia Muhammad Rozairin Khairuddin, fisioterapi bola sepak Melaka United. pasukan Melaka United. Ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu, kena highlight, iaitu dia assumption dia benda ni terjadi sebabkan cardiac arrest. Okey, cardiac arrest sebab cardiac arrest mungkin berlaku kalau disebutkan tadi ada satu electrical short di mana denyupan jantung membuatkan denyupan jantung tidak berdegup. Di situ menyebabkan seorang, sama ada dia player bola ke, dia player rugby ke, dia player macam-macam player lah, membuatkan dia terus collapse. Dia situ boleh terjadi juga waktu jogging sebenarnya. Waktu jogging, betul. Kalau kita nak bersenam kan, boleh jadi benda ni boleh berlaku. Dia macam heart failure, maknanya jantung tu tak dapat nak pump darah. Betul kan? Bahaya. Tengok Erikson tu pun dah cukup seriau dah. Aku macam aduh. Mau tengok ini kalau jadi apa nasi baru tinggal. Aduh. Itu bahaya kat tu, mamu bahaya. Kalau nasi tinggal tu bahaya. Okey. Lepas tu satu lagi kena tahu apa nak kena buat sebenarnya kalau jadi benda ni. Bukan sebab
Tak semestinya kau tak main bola kau tak kena benda ni kan. Dia tak sebenarnya player kan. Kita pun kena tahu juga apa Betul. yang perlu dibuat. Macam Rozarin tadi ada kongsikan basic life support tu. Apa basic life Apa yang support tu. perlu Nanti kita buat? aku rasa aku akan kongsikan juga video ni pada orang lain juga untuk kita pada anda semua. Jangan lupa ajak kawan-kawan anda semua untuk tengok Sembang Euro kali ini dan semoga video-video tadi bermanfaat untuk anda semua. Baik. Kita cukup untuk kita ulas pasal Eriksen dan juga game-game yang lepas. Kita fokus pada game yang seterusnya. Di akhir waktu Sembang Euro kali ni. Kita nak tengoklah game seterusnya. Kita ada Scotland dengan Czech Republic malam ni pukul 9 malam. Dan juga untuk pagi esok, awal pagi kita ada pukul 12 pagi Poland dengan Slovakia. Dan juga Spain dan Sweden pada pukul 3 pagi. Aku rasa ni highlight lah. Aku tak tahu lah kenapa Euro 2020 punya jadual game highlight macam ni dia letak pukul 3 pagi. Ya Allah. Mau pandai weh mata aku macam ni. Spain tu 3 pagi dengan Sweden. So ada nasi kandar? Tak ada 3 pagi tak ada. 3 pagi tak ada. Dia pukul 12 lah. Ke 12 boleh lagi. Pukul 12 lah. Okay. Ini aku rasa game yang menarik juga untuk kita tengok. And aku macam biasa. Kita tahu #Mamu Predict. Ini kita nak tengok. Kali ni kalau sebelum ni semalam dia dah predict. England kalah. Kali ni untuk Spain dengan Sweden. Mamu Predict. #Mamu Predict. Berapa? Spain akan menang dalam 2 atau 3-0. 2 atau 3-0. Aku tak nak tanya kenapa. Kita tunggu dan lihat je. Kita akan bawa pada perbincangan seterusnya. Baik, Hus. Spain Sweden. Bagi aku dua-dua pasukan ni hebat lah dalam grup mereka. Jadi mungkin Spain boleh menang. Memang nampak Spain akan menang. Dalam 2-1 ataupun 2-0. Kalaupun Sweden menang pun tak banyak 1-0. Macam berlaku England dengan Croatia. Okey. Aku pula predict untuk game kali ni Spain dengan Sweden seri 0-0. Seri. Sebab apa? Sebab ni prediction aku. Suka aku lah. Okay. So untuk korang kalau ada prediction yang korang nak teka, game mana yang korang nak teka, jangan lupa komen di bawah dan juga teruskan share video ini dan juga teruskan setia bersama Sinar Harian. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam program Sembang Euro episod seterusnya. Teruskan setia bersama Sinar Harian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.